Pilihan utama anda hanya di Radio Institut Fahaman Islam Malaysia. Kembali waktu ini destinasi bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Waktu ini seperti yang saya janjikan di awal pertemuan tadi, waktu ini kita akan kongsikan dengan anda kurang lebih 30 minit bersama dengan program tajaan. Min Syam akan temankan kita waktu ini. Dan kalau selalunya kita bersama dengan Cik Iqbal ataupun Tuan Haji Malik sendiri, waktu ini Min Syam ditemani dengan seorang yang amat saya segani ya, bersama dengan saya waktu ini yang bagi Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya percaya dan yakin rakan-rakan pendengar kat luar sana rindu suara Ustaz sebenarnya. Allahu akbar. Subhanallah. Dan Ustaz hari ini mewakilkan ya Min Syam sendiri. Hari ini kita nak cerita tentang keberkatan Ustaz ya. Mungkin sebagai hujung-hujung tahun ni nak masuk tahun baru dan juga dengan penggunaan produk-produk dari Min Syam sendiri berkenaan dengan keberkatan itu sebagai mukadimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in alahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang bagi DJ Yati, para pendengar Radio Hakim yang setia, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan peluang untuk bersama-sama di udara pada petang ini. Dan saya ingat sebelum kita nak cerita tentang yang lain, petang ni kita nak cerita sikit tentang barakah ni Siti. Yati, sasul saya. Saya ingat barakah ini, bila kita sebut barakah, kalau kita orang Melayu ni ataupun kita di Malaysia ni, kita maklum dah. Makna orang rajin sebutlah barakah ni. Dia kata alhamdulillah, ini tempat yang barakah, ini waktu barakah. Betul. Jadi ini alhamdulillah lah, ni makanan berkat kata dia. Ni orang kita selalu sebut berkat. Berkat ya. Jadi maknanya kalau kenduri pun kadang-kadang orang kata berkat tu. Bawa balik berkat. Bawa balik berkat. Mana berkat. Tu barakah lah tu asalnya. Betul. Cuma kita orang Melayu panggil berkat tu. Dia sebenarnya kalau kita lihat dari segi bahasa Arab ni, berkat ini ataupun barakah, dia asalnya makna berkembang. Ni kalau dari segi bahasa lah, supaya kita faham apa benda yang berkat ni. Bila sebut berkat, maknanya dia berkembang, bertambah, dan dia disebut juga suatu kebahagiaan, tu berkat. Ini kalau kita tengok dari segi bahasa lah. Dan saya ingat dalam Sahih Muslim pun Imam Nawawi ada sebut. Kata Imam Nawawi, dia kata makna barakah ini ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Artinya kebaikan itu berkekalan. Itu dipanggil berkat. Banyak dan kekal. Jadi maknanya banyak satu, kekal satu. Kadang sikit tapi kekal. Betul. Kadang banyak tapi sekejap je, kemudian hilang. Jadi kata Imam Nawawi, berkat ini ialah kebaikan tu banyak dan dia berkekalan abadi. Jadi itu dari segi bahasa lah. Tapi kalau kita lihat dari segi konteks agama, makna kita nak melihat bagaimana Islam melihat barakah ni, sebenarnya tak ada beza sangat. Kalau dari segi bahasa Arab, barakah tadi maknanya. Tapi kalau dari segi menurut pandangan agama pun lebih kurang begitu juga. Bila kita sebut barakah, maknanya sesuatu yang kita bertambah. Bila disebut barakah, makna sesuatu yang kita ada tu dia berkembang. Atau bila disebut berkat, maknanya dia berkekalan. Jadi dia tak lari jauh. Maksud barakah dari segi bahasa Arab dan juga dari sudut pandangan agama. Jadi sebab itu kalau kita sebut berkat, berarti apa yang kita milik, apa yang kita ada. Jadi bila orang kata umur yang berkat, makna umur yang sihatnya berkekalan, makna berpanjangan sihatnya. Umur yang berkat makna panjang umurnya. Itu. Tapi jarang orang sebut pendek umur tu berkat. Meninggal di semalam, alhamdulillah berkat, kita tak. Jadi berkat ni nak menunjukkan benda yang bertambah, yang kekal. Jadi ini sebab itu bila kita sebut berkat dalam kehidupan kita ni macam-macam lah Hati. Berkat dari segi rumah tangga, jadi beranak, banyak beranak je kerja dia, itu berkat rumah tangga lah tu. Kalau berkat dari segi meniaga, bertambah-tambah untungnya. Hari ni untung, besok untung, lusa untung. Untung saja. Cerita dia untung, tak ada yang tak untung. Untung saja. Makna berkat sungguh tu.
Jadi kalau cerita berkat dalam soal masyarakat tu jadi berpadu, elok, dan berterusan masyarakat tu, makna tak pecah. Itu berpanjangan silaturahim tu. Jadi makna menunjukkan masyarakat yang berkat. Jadi begitulah juga kalau kita sebut negara yang berkat, semua sekali dia berkait. Jadi makna berkat ni dia bukan dalam satu sudut saja. Kadang orang lihat berkat ni dalam soal rezeki je. Betul. Kan? Kita alhamdulillah nampak kaya sekarang ni, berkat itu dia. Itu je. Tapi benda lain orang tak nampak berkat. Ini pula masalah. Sedangkan berkat ni dalam kehidupan kita manusia. Sebab itu kalau kita kata usia berkat tadi, berarti sihat. Makna kehidupan yang berkat, makna kehidupan kita ni bertambah kebaikan dia. Itu berkat lah tu. Sebab itu berkat ni bermakna bertambah, berkembang dan berterusan. Ini dari segi kalau kita boleh faham dari segi agama, bagaimana kita nak maksudkan. Sebab itu kadang-kadang berkat ni dia bukan mesti banyak saja. Kadang benda sikit, tapi benda tu dia berpanjangan. Panjangan ni bukan makna ke dia seorang je, tak. Harta dia ada untuk dia seorang je, tak. Dia kadang kita tengok macam contoh Siti, kita kata Yati, sasul lagi saya. Makna kalau kita contoh, kita kata dia tu baguslah, untung dia ada anak tu, barakah anak dia tu. Sebab tu kebaikan anak dia ni dapat ke orang lain, kan? Anak dia ni rajin tolong orang, anak dia ni boleh mengajar orang, anak ni boleh bagi manfaat pada orang. Ini panggil barakah, kan? Ini dipanggil barakah. Sebab itu barakah ni dia bukan mesti banyak, kadang sikit. Anak seorang je, tapi anak tadi manfaat dia semua orang rasa. Macam anak yang ramai. Kadang harta sikit je, duit tak banyak pun, tetapi semua orang merasa. Itu juga barakah. Makna berpanjangan. Orang boleh, makna luas, dia boleh berkembang, boleh pergi semua orang, boleh dapat pada semua orang, walaupun sedikit. Sebab itu dia tidak mesti begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok harta lah, contoh orang yang ada harta barakah, jadi makna harta tu sikit, tapi hidupnya senang. Senang kenapa? Tak ada menyusahkan orang. Betul. Sikit je duit. Senang kenapa? Pasal dengan duit sikit, anak-anak berjaya juga. Itu berkat. Ramai orang cari yang banyak, dia tidak cari berkat. Ini masalah kita. Sebab itu bila kita sebut berkat ini sebenarnya kita kata dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, sebenarnya kita matlamat kita barakah ni Siti. Kenapa? Kerana barakah ini dia turun daripada Allah Ta'ala. Jadi barakah ni daripada Allah Ta'ala. Sebab itu saya teringat dalam ada suatu hadis Nabi SAW, dia ceritakan tentang hadis riwayat Bukhari, cerita tentang seorang sahabat namanya Urwah bin Abil Jaid, Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Urwah ni satu hari Nabi bagi dia 1 dinar. Nabi kata kau pergi beli kambing. Jadi Urwah ni dengan 1 dinar tadi dia beli 2 ekor kambing. Dia beli 2 ekor kambing. Nabi suruh beli 1 ekor kambing, dia dapat beli 2 ekor kambing dengan duit 1 dinar. Kemudian dia jual pula 1 ekor kambing tadi, dapat balik duit 1 dinar. Dia bawa balik pada Nabi duit 1 dinar tadi, kemudian dia bawa balik kambing. Nampak? Nabi patut suruh dia beli 1 dinar tadi 1 ekor kambing, dia dapat 2 ekor kambing. Dia jual 1 ekor, dia bawa balik 1 ekor je. Kemudian Nabi kata, apabila dia bawa begitu, kemudian Nabi doakan dia. Nampak? Jadi barakah ni datang. Sebab itu disebutkan, sehingga kalau Urwah ni beli debu pun dia untung. Nampak? Disebabkan barakah. Sebab itu kita sebenarnya dalam kehidupan Yati, kita cari barakah, kan? Yati jadi DJ yang barakah, kan? Maknanya bukan sekadar DJ, artinya manfaat tu dapat. Kita panggil meniaga, perniagaan yang barakah. Bukan sekadar orang dapat makan, bukan sekadar orang kenyang, tapi orang sihat. Kalau makan mati, makan mati, naik orang tu. Betul tak? Sebab itu penting barakah. Meniaga barakah. Beranak sama juga. Ada orang seronok beranak. Anak saya 13 kata dia, dah macam tim bola dah. Tak, bukan soal banyak tadi, tapi kalau seorang pun, tapi seorang ni seolah-olah 13 orang, maka ini barakah. Nampak? Sebab itu kita cari barakah. Sebab itu kita bukan cari yang banyak, kita cari yang barakah. Sikit tak apa, tapi barakah. Kadang kita sedekah semua, tinggal sikit je. Yang ini sikit ni rupanya yang barakah. Yang banyak kita sedekah tadi itu sudah bagi pada orang.
Yang sedikit ni, ini cukup untuk kita, cukup untuk anak-anak kita, cukup untuk kehidupan kita. Kita tak berhutang, kita tak ada nak minta-minta pada orang. Kenapa? Pasal barakah. Sebab itulah Yati, kita nak cari dalam kehidupan ni lah barakah, kerana barakah ni datang daripada Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita sebut hari ni tentang barakah, kehidupan kita pun sama juga. Setahun kita ni Yati, adakah kita apa dipanggil menjana kehidupan kita ni kehidupan yang barakah? Setahun ni orang pulun cari duit, orang pulun cek pangkat, kan? Ramai orang cek pangkat, tapi oleh kerana jawatan dia cari itu tidak barakah, tidak beri manfaat pada dia, bahkan menyusahkan. Elok dulu jawatan kecil, elok kan, senyum selalu, kan? Jawatan besar tak senyum dah, sakit jiwa lama-lama, hilang senyum tadi, pasal tak barakah, pasal dia cari yang banyak tu. Sebenarnya tak apa, jawatan kecil pun tapi ada barakah. Kenapa? Orang rasa manfaat daripada dia. Tapi bila jawatan besar, orang tak rasa manfaat pun, bahkan menyusahkan orang, maka tak ada keberkatan dalam benda yang dicari tadi. So itu kehidupan kita sepanjang setahun ni. Seperti Yati sebut tadi lah, kita dah hujung tahun ni, tu kita cuba kita tuning balik, kita tengok balik sebenarnya kehidupan ni kita nak ke mana, apa benda yang kita cari. Banyak, berapa ramai orang yang ada banyak tak boleh buat benda pun, kan? Harta banyak tak boleh buat benda sebab tak ada barakah, kan? Cari kumpul harta, penghujung tak boleh makan, kan? Ajak makan, jom kita makan tom yum, tak boleh, gaut, kan? Pasal siput tak boleh makan, kan? Macam tu kita makan kambing bakar lah, ui darah tinggi kata dia, lagi naik. Macam tu kita makan bubur nasi lah, tak boleh, kencing manis nasi, banyak ganji. Macam tu makan benda kita, air kosong je lah, sian naya Yati. Ini kadang-kadang nak cerita bila tidak hilang barakah tadi. So itu penting barakah lah, ya. So itu kita saingan hujung-hujung tahun ni, dan kita pun hari ni bercerita, kita nak kaitkan soal kehidupan kita dengan keberkatan. Saya ingat kita boleh, pendengar pun sama lah yang di luar sana, so kita menung balik, kita nak cari apa sebenarnya, nak cari banyak atau kita nak cari barakah. Sama juga Yati, kadang orang cari isteri, cerita isteri pula lah, ya. Orang cari isteri, dia ada isteri yang barakah, ada isteri cantik tapi tak ada barakah, kan? Kebaikan tu tak bertambah, macam itu je lah. Cantik makin lama kan makin hilang, kan? Hari ni cantik, besok cantik, tahun depan kurang cantik, 10 tahun lagi tak cantik, 20 tahun hilang cantik, 30 tahun buruk, kan? Tak, maknanya begitu, hilang. Tapi kalau dia ada barakah, kita kahwin dengan dia hati seronok, kan? Kita kahwin dengan dia, kehidupan kita bertambah baik, terurus. Ini isteri yang barakah. Sebab itu kita hari ni tuan-tuan, apa benda pun lah, saya ingat, siapa pun, apa benda pun kita nak buat, kita cari kepada penghidupan yang menuju kepada barakah, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang boleh kalau kita nak lihat lah dari sudut barakah ni, dalam kehidupan kita, makna sehari-hari lah, Siti Yati. Ya, kita nak berkah. Ustaz Zee kata orang tu kalau sedikit tu cukup, kalau boleh banyak, dan kita boleh bersyukur dengan yang banyak. Ya, saya ingat kena betulkan sikit tu, bukan sedikit tu cukup, banyak bagus tu, tapi banyak yang barakah. Banyak orang sekarang dia tak apalah, sikit pun asal barakah. Tak, kita nak banyak yang barakah. Banyak yang barakah, itu dia. Lepas ni kita nak belajar macam mana nak dapatkan banyak tapi barakah. Itu dia. Selepas ni bersama dengan Ustaz Haryanto, kita di Kimi FM, pilihan utama anda. Okay, Ustaz, Jadi lepas ni saya nak masuk terus kepada kaitkan dengan boleh kita tasus sikit, lepas tu saya nak masuk terus kepada barakah ni dia daripada mana, dekat mana jadi ada banyak benda lah kan. Jadi kita nak masuk terus kepada makanan, bukan makanan sebenarnya, kita sunnah, pasal tagline kita sunnah kan, apa dia panggil tu, jadi sunnah tu bukan untuk makan je, last baru kita touch pada minjam, gitu, boleh. Tidak nanti kan cerita soal makan ni kata orang boleh. Keberkatan. Jadi kita sebenarnya kita nak orang faham bahawa dalam barakah ni, dalam kehidupan ni ada sunnah. Betul, luas kan. Jadi sunnah ni macam-macam nanti. Kehidupan semua. Itu kita akan touch untuk sekian. Kan Minsyam pun cara hidup. Itu kita punya pendidikan tagline kan. Apa kita punya tagline? Apa punya? Mempromosi makanan sunnah. Promoting sunnah lifestyle.
kembali waktu ini. Sudah pun kita berada di pukul 2.47 minit petang bersama dengan program Tajaan bersama dengan Min Syam waktu ini, dan bersama dengan tetamu Ustaz Haryanto kita. Tadi bercakap tentang barakah. Kita nak sambung lagi tentang barakah ni je. Kalau cakap dengan Min Syam pun mempromosikan cara hidup sunnah, ya, cara pemakanan dan sebagainya. Mungkin kita sambung sedikit tentang bagaimana nak dapatkan barakah tu. Mana puncanya tu Ustaz? Nak dapat banyak tapi barakah tu. Yati dan sidang pendengar Radio Ikim yang dirahmati Allah sekalian. Saya ingat satu perkara lah tuan-tuan ni. Kalau kita nak melihat barakah ni ada di mana, ya, atau bagaimana kita nak dapatkan barakah ni, saya lihat satu perkara yang sungguh cantik. Sebenarnya barakah ini ada bila kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Saya tengok satu hadis yang simple yang biasa kita dengar, ya. Bila Nabi sebut tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Nampak? Nabi kata bersahurlah. Ini tak ada kena, ni cuma kita nak ambil part of daripada kita nak fahamkan bagaimana datang barakah tadi. Nabi kata tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana dalam sahur itu ada barakah. Baik. Sahur ni makanlah. Kan bila kita puasa bangun sahur makan. Sebab itu sebenarnya bukan soal makan sahur tadi. Kerana makan sahur tu sama je makan macam biasa. Kan? Sebab orang bersahur pagi itu je kerja dia. Pukul 3 pagi, 4 pagi kan. Itu je. Ya. Tapi makan sama kan. Betul. Macam mana dia lanyak tengah hari, itu juga dia lanyak masa sahur. Makan yang sama. Tetapi apa beza dekat situ? Kerana Nabi suruh bangun sahur. Maknanya yang Nabi suruh tu sunnah. Sebab itu bila kita buat menurut sunnah, kita yakin bahawa ada barakah di situ. Sebab itu Nabi sebut fa inna fis sahuri barakah. Kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita semua lah, Yati, dalam kita bekerja, bagaimana kita bekerja yang menepati sunnah Rasulullah. Nampak? Kita tak urai hari ni lah. Kita urai panjang tajuk dia, Marah Min Syam. Kan? Atau kita berkeluarga, bagaimana berkeluarga untuk dapat barakah. Bila mana keluarga tadi menepati sunnah. Mak bapak, anak-anak dalam keluarga tadi. Tapi kalau sunnah ditinggalkan dalam keluarga tadi, kita jangan bila sebut sunnah, kita rasa, jadi macam kita duduk kat masjid je 24 jam. Tak, bukan mesti sunnah tu begitu. Bahkan bukan daripada sunnah pun kita duduk 24 jam di masjid. Tidak. Nabi, kalau kita tengok, betul Nabi suruh iktikaf, tapi Nabi banyak iktikaf pada bulan Ramadan. Bahkan ada disebutkan orang yang duduk je dalam masjid, Nabi suruh dia keluar pergi cari pekerjaan. Bahkan dalam Quran, dalam surah Al-Jum'ah pun Allah Ta'ala suruh lepas sembahyang Jumaat fantasyu, pergi. Jadi menunjukkan bahawa itu sunnah. Sebab itu dalam pekerjaan bagaimana sunnahnya, dalam berkeluarga macam mana sunnahnya. Sebab itu kita nak mendapatkan barakah tadi, saya nampak bila kita buat sunnah, ya, apa benda pun dalam bermasyarakat, bagaimana kita nak membina masyarakat tadi dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu kita tak boleh terputus, kerana ini sumber dia. Kalau kita putus sumber ni, maknanya kita akan dapat barakah. Macam orang cerita, yalah, macam tadi kita sebut kan, orang balik kena kahwin berkat. Ya ke berkat? Yalah, kita dah salam kaut tu kan, cuba tak kaut, dia nak bagi tak? Saya silap tak bagi, dah ambil plastik tu tarik balik, tak minta silap kata dia. Pasal apa? Pasal tak kaut tadi tu. Tapi pasal kaut tu kan, contoh je lah, marah pendengar ni orang yang bawa kenduri kahwin semalam. Tak, kita dah sebut kadang-kadang kita tak menepati sunnah pun. Dia yang patut menepati sunnah ni kita bagi tadi tu, kerana waktu kita memberi makan, itu sunnah. Nampak tak? Jadi maknanya Siti Yati tersasul saja saya. Maknanya Yati, dalam kita nak mendapat barakah ni, maka kita pergi kepada sunnah. Baik tu saya Min Syam ni, saya tertarik dia punya, bukan nak cerita barang dia tu, saya tertarik dia punya tagline dia tu, mempromosi mempromosi makanan sunnah, pemakanan sunnah kan. Sebab itu maknanya orang yang makan, biar dia rasa bahawa dia buat ni sunnah. Selain daripada makan tangan kanan, selain daripada makan duduk, selain daripada makan mulakan dengan bismillah, tapi ada satu perkara lagi, iaitu kita makan yang disuruh oleh Nabi. Apa yang Nabi suka. Nampak tak? Jadi ini benda yang simple. Saya ingat bab makan ni antara sunnah yang paling mudah untuk buat kan. Kalau sembahyang malam berat kan, maklumlah sembahyang malam ni, pertama tahan mengantuk, yang kedua letih. Betul tak? Tapi makan jarang orang tidur. Benda makan senang, makan. Jadi benda makan ni benda antara sunnah yang mudah orang buat. Sebab itu kita tengok banyak sunnah yang orang buat bab makan. Nak makan bismillahirrahmanirrahim, amboi. Pasal makan.
Betul tak? Makan tanganan sunnah, betul lah tu. Tapi sunnah yang banyak orang buat makan je. Kan? Sebab itu bab makan ni sunnah orang hafal belaka. Nabi tak suka makan ni, Nabi suka makan ni, suka makan ni. Bab lain, orang yang tadi mengamal masa makanan sunnah tadi, makan masa dengan sunnah, tapi bab berkeluarga dia tak pakai sunnah, bab bekerja dia tak pakai sunnah. Tu masalah tu. Pasal apa? Pasal kerana makan ni mudah. Jadi saya ingat bila Min Syam buat mempromosi makanan sunnah ni, saya ingat satu perkara yang menarik lah sini. Sebab kadang orang tak nampak tu. Bila orang sebut kan mempromosi makanan sunnah, orang tak nak dengar tu. Tapi orang kata, oh ni habatus sodak, oh ni bagus ni, atau sodak ni kalau makan jadi kuat. Ya, hari ni periksa, besok tu dapat 9A. Terus dia beli. Orang nak macam tu. Tapi orang terlupa satu benda yang penting, lebih penting daripada tadi, daripada khasiat tu ialah sunnah. Sebab tu ada perkara yang kita panggil tabarruk. Tabarruk ni maknanya kita mendapatkan keberkatan. Kita nak cari barakah. Dia tabarruk ni bukan boleh semua benda. Kan? Kita minum air gas katakan. Ya, air gas. Kita air gas. Kita, oh ya Allah, aku bertabarruk dengan air gas ni. Tak jadi. Pasal Nabi tak pernah suruh pun minum air gas. Contoh, bukan kita kata nak condemn air gas ni, sebab kita nak cerita tentang tabarruk tadi. Atau kita orang Malaysia ni suka minum sirap Bandung. Dia ada kat Malaysia je, kat Bandung tak ada sirap tu. Kan? Kita pun bertabaruk dengan tu. Tak jadi. Sebab Nabi tak suruh. Tapi bila Nabi kata, ya, kekallah kamu dengan habatus sauda, ya, Nabi kata umpamanya, ya, kerana dia adalah mengubat kepada, penyembuh kepada segala penyakit kecuali mati. Maknanya Nabi suruh makan. Sebab itu bila kita makan tadi tu, jadi kita makan tu kerana kita nak mengamalkan sunnah tu. Sebab itu kita boleh bertabaruk. Bila kita makan tu, makan, ya Allah, aku mengamalkan sunnah. Aku makan ni dengan niat mengamalkan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Nampak tak? Itu beza dia. Tapi kalau kita makan kacang, ya Allah, aku makan ni, kau payah. Sebab apa? Kacang tak ada kena-mengena. Nampak tak? Jadi oleh kerana benda tu makanan sunnah, sebab tu bila kita makan, dia ada something, katakanlah Siti, ya, kita makan yang ini sebagai makanan, ya, makanan kesihatan. Yang ini kita katakan ubat pun kesihatan. Tapi ubat ni kita makan, okeylah kesihatan. Yang makanan kesihatan pun kesihatan. Tapi ada beza tak antara dua ni? Ada beza. Kita makan vitamin A, kita tak boleh nak dapatkan barakah daripada situ. Sebab apa? Vitamin A tak ada kena-mengena dengan sunnah Nabi. Kita nak sebut kerana benda tu sendiri. Mungkin dia campur-campur benda, jadilah vitamin A, vitamin B, vitamin sebagainya. Yang ini tak. Memang benda yang itu yang Nabi suruh. Nabi suruh kekal kita dengan minyak zaitun umpamanya. Kan? Ada hadis yang cerita tentang minyak zaitun. Ya, banyak. Makanlah minyak zaitun, sungguhnya dia berkati. Berlautlah dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya keluar daripada pohon yang diberkati. Maknanya bila kita pakai tadi, kita mohon. Sebab itu bila kita kadang macam dia ada minyak zaitun, lotion zaitun tu kan, dalam Min Syam dia ada lotion zaitun. Bila kita letak tu dengan niat, ya Allah, dengan berkat sunnah-Mu, ya Allah. Nampak tak? Kita tabaruk tu. Tabaruk ni maknanya kita dapatkan barakah. Tapi kalau kita pakai krim biasa je, ya Allah, bolehlah juga mohon, tapi kita tak boleh pakailah apa benda yang kita nak tabaruk di situ. Kita cuma boleh mohon, ya Allah, aku mohon kau sembuhkanlah. Itu je. Tapi di sini, ya Allah, dengan berkat sunnah-Mu, ya Allah, aku berniat untuk melakukan sunnah-Mu, ya Allah. Nampak tak? Jadi bila kita makan tu, ya Allah, tapi dengan syarat lah, Yati, makan makanan kesihatan, makan. Yang lain jangan main balun semua sekali. Lepas tu kita kata, oh tak ada barakah, nampak ni. Tak. Makan tu betul lah, cara makan yang salah. Itu pula. Jadi sebab itu dia kena tally belaka lah. Makna nak sebut bahawa bila kita melakukan perkara yang sunnah ini, dia ada barakah. Jadi sebab itu sama juga dalam soal pemakanan kesihatan yang kita pilih. Jadi sebab itu bila Min Syam dia buat tagline dia mempromosi makanan sunnah, sebenarnya kita kena rasa bahawa satu benda yang besar. Dan bila kita makan tadi, kita niatkan, makna mengajar kita bahawa kita sebenarnya melakukan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita nampak kecil, orang kata makan je, betul, tapi yang itu yang paling mudah nak buat. Sebab itu mudah-mudahan bila kita buat begitu, kita yakin, kita faham, kita bukan sekadar makan minyak zaitun, kita bukan sekadar lotion dengan minyak zaitun, kita bukan sekadar makan habatus sauda, tetapi sebenarnya kita mengamalkan sunnah. Itu lebih besar, Siti, Yati. Betul. Ya. Itu lebih besar, Yati. Ya. Maknanya kita mengamalkan sunnah tu, itu niat tu itu. Ya, jadi saya fikir Min Syam pun dia nak kongsi pahala juga. Ya, mudah-mudahan lah, ya. Haji Malik ni pun sahabat saya, dia tahu. Jadi dia pun belajar. Jadi mudah-mudahan sekiranya di makna dia buat begitu, tujuan dia untuk dia pun nak mendapatkan pahala, mengajak orang kepada sunnah. Dan itu yang diberitakan kepada saya. Dan saya yakin dengan cara begitu kita dapat bawa masyarakat ni lebih daripada sihat. Betul.
Kerana dalam sihat tu ada barakah. Tapi kalau sihat je hati Betul. sihat, lepas tu orang sana tergulik tahu dia sihat, dia tergulik lantak kau lah. Pasal tak ada barakah. Sebab dia nak sihat, dapat sihat saja. Saya dapat sihat saja. Tapi kita nak sihat yang bermanfaat. Ya. Kan kita nak dapat orang yang berniaga yang boleh bagi manfaat. Kerana ada barakah. Dia boleh bersedekah. Sebab tu kadang orang berniaga tak bagi apa-apa. Kenapa? Tak ada barakah lah tu. Ini cerita barakah, dan kita nak sebut bahawa dalam barakah ini kita nak mendapatkan keberkatan ini melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tu kata orang berkah ni sebagai macam bonus ya ustaz ya. Dia bonus, betul. Macam bonus. Hujung tahun ni orang suka bonus. Tu berkat lah tu. Berkat lah tu. Berkat lah tu. Kerja setahun dapat bonus. Betul. Tapi kalau berkat tu nak bagi lagi berkat, kena sedekah kan. Kena sedekah. Lebih berkat. Dia begitu. Itu dia. Dan perniagaan pun kalau tak berkembang, kata orang tu kita berniaga untuk diri kita, dan juga kalau boleh dikembangkan, orang lain betul. pun dapat manfaat. Orang boleh kerja, orang boleh dapat sesuatu daripada kita. Itu berkat. Jadi kita nak buat semua benda berkat. Kita dapat anak yang berkat, kita dapat keluarga yang berkat, dapat isteri yang berkat, suami yang berkat, jawatan yang berkat. Apa benda pun kita fikir keberkatan. Tapi kena ingat, barakah dia tidak datang begitu, tapi dia mesti datang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bercakap tentang sunnah ni juga, kita nak awal-awalkan tentang produk-produk mungkin daripada Min Syam sendiri ustaz. Saya ingat ini sebahagian lah tuan-tuan ni, kalau kita nak bagaimana kita boleh ada, saya ingat di rumah kita biar ada lah benda-benda macam ini ya. Tapi ada jangan letak dalam frame. Jadi macam letak kita okey lah tu pasal ya. Dia sekarang ni kita untuk sekarang ni kita promosi Min Syam, dia ada pack bulanan ya. Pack bulanan untuk individu. Dia ada 3 paket kapsul dalam tu, kemudian 3 paket kapsul habatus soda. Kemudian dia ada 3 paket kapsul minyak zaitun dan 1 botol lotion dan 1 buku sabun minyak zaitun. Ya, dia ada dalam tu. Jadi sebenarnya ini untuk pakai sendirilah. Untuk dia seorang. Jadi dia berkala lah. Dia pakai berterusan. Sebab dia amalan ni biar yang berterusan. Kadang-kadang kita ni try sekali, tak jadi apa pun. Tak nampak apa pun. Itu tak jadi. Dia kena selalu ya, berterusan. Kemudian dia ada pack keluarga juga dia buat untuk 4 orang ya, dalam satu keluarga. Jadi dalam tu ada 1 kotak kapsul habatus soda. 1 kotak ni maknanya ada 12 paket tak silap saya ya. Kemudian ada 1 kotak minyak kapsul minyak zaitun dan 1 kotak lotion Min Syam. Maknanya kotak belaka semua. Mudah, ini mudah. Jadi senang je, beli pun tak kira, ambil kotak je. Ambil kotak je ya. Dan ada satu lagi promosi dia untuk pack minyak zaitun 750 ml. Dalam ni ada 2 botol minyak zaitun ni. Maknanya besar-besar ni lah. Ini untuk makan. Saya ingat yang lepas pun ada disentuh ya, minyak zaitun ni dia bukan untuk dimasak, dia untuk makan terus. Jadi kalau rasa tak boleh makan ni, ambil yang dalam kapsul tu, lebih mudah nak makan. Jadi ini perkara nak mudahkan saja. Mudah-mudahan kita betulkan niat kita semua sama-sama ya. Saya ingat Min Syam pun sejak awal lagi niat dia dah untuk mudahkan orang supaya boleh makan. Jadi kalau rasa yang suka togok gitu je, ambil yang botol besar tu tadi, senang lagi cepat ya. Jangan minum dengan botol-botol sekali, sudah itu je ya. Dan dah diinovasikan dengan soft gel tu. Dengan soft gel tu senang. Kadang-kadang ada orang dia kata tak boleh Ustaz, dia kata saya rasa macam nak keluar balik. Betul dia ya. Tak payah, makan je dengan soft gel sekali, biar dia pecah kat dalam. Itu senang ya. Itu caralah ya. Dan saya ingat kita boleh wawarkan jugalah website ni ya, website Min Syam ni. Barangkali orang yang barangkali baru dengar lah situ ya. Yang dah lama dengar ni dia dah tahu dah ya, dia memang setia. Yang ni yang baru dengar ni boleh tengoklah dalam website Min Syam ni, www.minsyam ya. Min Syam ni maknanya dari Syam. Ya. Jadi orang ingat nama orang pula ni Min Syah kata dia, bukan. Min Syam minsyam.com ya. Atau boleh tengok dalam Facebook sama juga, www.facebook.com Palang Min Syam fanpage dia ya. Ini boleh tengoklah untuk nak mengetahui apa benda yang ada dalam Min Syam ni, apa produk-produk yang ada. Dan untuk talian ni boleh telefon ya, 019-211-3040 ya, 019-211-3040. Ingat tak laju sangat ya saya sebut. Atau boleh SMS dia kata di sini pada nombor 019-682-3040, 019-682-3040. Jadi itu untuk orang nak rujuk lah nak ambil maklumat
Ya, saya ingat Min Syam ni pun ramai orang kenal lah ya. Saya ingat mana pun pergi kenal. Oh tahu Ustaz, tahu Min Syam tu tahu. Ya. Jadi lebih senang lah kalau orang nak lebih kenal, dia buka saja. Tak kenal maka tak cinta. Saya. Itu maklumat lah ya. Ada kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri? Saya ingat pertama sekali memang besok memang cuti lah, bukan kerana cuti pasal Christmas tu, tak apalah, biarkan kawan kita yang menyambut Christmas tu biar dia bercuti kerana Christmas lah. Tapi kita besok memang macam mana pun, kalau kita tak sambut Christmas pun kita tetap cuti. Jadi kita ucap selamat bercuti lah besok. Yang pentingnya kerana orang nak balik kampung dan sebagainya, jadi hati-hatilah ya, hati-hati. Dan boleh bawa balik buah tangan lah, bawa balik Min Syam pula. Ya, boleh jadi buah tangan. Persediaan untuk anak-anak boleh ya. Dan kita ucap juga selamat kembali ke sekolah lah kepada anak-anak ya, ataupun mak bapak yang anak-anak yang akan ke sekolah tak lama lagi. Jadi mudah-mudahan anak-anak ni pun dapat bersedia lah untuk sekolahan dia orang. Dan mudah-mudahan barakah tu tadi itu penting tu, barakah. Perlu ada barakah tu Ustaz. Perlu ya. Dan wajib cari, ya? Wajib cari. Kita mencari barakah kerana barakah tu daripada Allah Ta'ala. Sebab itu di akhir ni saya mengajak semualah supaya kita sama-sama melihat kepada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan ni, iaitu keberkatan. Dan kita kena ingat satu perkara yang lebih penting dari suatu perkara yang kita buat itu ialah sunnah tu. Ya, kerana itu perkara yang cukup besar. Dan sunnah ni satu benda yang Nabi SAW sukalah. Ya, sebab itulah turunnya barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu ya. Kata orang kalau di hujung-hujung zaman ni melakukan satu sunnah tu bagai menggenggam bara api Ustaz. Betul. Sukarnya. Jadi kalau dapat lakukan tu alhamdulillah. Dan untuk anda juga, sekali lagi saya ulangi nombor talian yang boleh anda hubungi di 0192113040 atau boleh SMS sebarang pertanyaan di 019-682-3040, 019-211-3040 atau 019-682-3040. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haryanto atas perkongsian pada petang ini. Keberkatan itu mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang Ustaz sampaikan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.